وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk dapat kita menyambung kuliah kita pada pagi ini. Dan insya-Allah pagi ini kita akan sambung lagi perbincangan berkenaan dengan tauhid ni. Iaitu masih lagi berkenaan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk makluman berkenaan dengan buku yang kita baca ni, yang kita akan gunakan, dan sebenarnya sudah digunakan, cuma buku belum siap lagi dicetak. Saya pun tak dapat maklumat hari ni macam mana perkembangan proses pencetakan buku ni. Tapi mengikut yang minggu lepas dia kata tunggu masa untuk masuk mesin cetak sahaja. Sebab semuanya sudah beres dah semua. InsyaAllah bila buku ni siap, saya akan maklumkan kepada Opah untuk beliau maklumkan kepada ahli kuliah semua, peserta kuliah, dan saya akan berikan link untuk pembelian melalui Shopee insyaAllah. Baik. Jadi insyaAllah pagi ini kita sambung perbincangan berkenaan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu beriman kepada Allah, beriman dengan Allah Jalla Jalaluh merangkumi. Satu, beriktikad bahawa tidak ada yang menciptakan alam ini, mentadbir, mengaturkannya, memberikan rezeki kepada semua penghuninya, mendatangkan manfaat dan menyebabkan kemudaratan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mana itu di antara ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang pertama, iaitu antara rangkuman ciri-ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lafazkan di dalam syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah, dan yang sering kita baca di dalam sembahyang kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ciri-ciri beriman, ciri-ciri yang termasuk di dalam kategori beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut? Jadi di antara ciri-ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah taala. Di sini beriktikad bahawa tidak ada melainkan Allah. Tidak ada yang menciptakan alam, mentadbir dan sebagainya, akhir sekali melainkan Allah. Maknanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan alam. Menyatakan yang menciptakan alam ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu keyakinan, itu kepercayaan yang mesti ada di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di banyak tempat berkenaan dengan keimanan tersebut. Dalil-dalil kepada keimanan tersebut. Antaranya, kalau kita lihat di dalam surah, antara dia surah Luqman, ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mana ni? Surah Luqman ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman
khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas sama'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi bal zalimuna fi dhalalin ba'id. Dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan langit dengan tidak bertiang. Langit Allah Taala ciptakan tanpa tiang. Dan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kamu lihat, sebagaimana yang kita tengok, langit tidak ada tiang. Dan Allah Taala mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menghayung-hayungkan kamu. Dan dia biarkan padanya pelbagai jenis binatang. Dan kami menurunkan hujan dari langit. Lalu kami menumbuhkan padanya. Lalu kami tumbuhkan di bumi ini berbagai jenis tumbuhan, tanaman yang memberikan banyak manfaat. Ini semua adalah ciptaan Allah. Maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk yang lain daripadanya. Yang kamu sembah itu. Tidak ada suatu pun. Bahkan orang-orang yang zalim dengan perbuatan syiriknya itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi di dalam ayat ni jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawasanya Allah Taala menciptakan langit-langit tanpa tiang. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan bahawasanya Allah Ta'ala letakkan bukit-bukit, gunung ganang di muka bumi ini untuk menjadi pasak kepada bumi. Menyebabkan bumi ini tidak bergoyang, tidak berlaku gempa dan sebagainya. Tidak berlaku pelbagai bencana sebagaimana yang kita tengok. Sekarang ni berlaku banjir, lumpur lah, apalah dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan untuk menghidupkan bumi dengan tanam-tanaman. Kemudian Allah Taala ciptakan makhluk-makhluk yang lain. Selepas Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala cabar. Allah Taala kata, ini ciptaan Allah. Mak tunjuk kepada aku ciptaan yang dicipta oleh sembahan-sembahan kamu. Tunjukkan kepada aku ciptaan yang disembah, ciptaan Tuhan-Tuhan kamu. Allah Ta'ala cabar orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana? Dengan jelas. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahawasanya dia adalah pencipta kepada langit dan bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala buktikan bahawasanya dia tunggal, dia esa di dalam menciptakan tersebut, di dalam penciptaan tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala cabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cabar. Kalau ada Tuhan yang lain yang boleh mencipta sebagaimana aku, tunjukkan. Tunjukkan kepada aku. Jadi mana? Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada yang boleh menyahut cabaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi di sini mana jelas menunjukkan bahawasanya hak menciptakan langit dan bumi dan segala makhluk ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Mana di sini kita kena mentauhidkan Allah Ta'ala. Kena mengesakan Allah Ta'ala di dalam beriman, di dalam kepercayaan bahawasanya hanya Allah sahaja yang menciptakan langit-langit dan juga bumi. Begitu juga yang menciptakan manusia, menciptakan segala makhluk-makhluk yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Sehingga Allah Ta'ala jelaskan, kalau tanya orang kafir pun, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka akui itu juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh lihat antaranya di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-61. Al-Ankabut ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya mereka siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan siapakah yang menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Mana orang kafir pun terima berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang menciptakan langit bumi dan juga segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu pun juga diimani, diterima oleh orang-orang yang tidak beriman. Cuma apakah bila mana mereka beriman, percaya juga dalam konteks itu, percaya sebagaimana kita percaya, maka mereka menjadi beriman seperti kita? Tidak. Tidak. Yang tu kita akan bincangkan selepas daripada ni, berkenaan dengan perbezaan antara kita dengan orang-orang kafir di dalam soal keimanan ini, di dalam bab berkenaan dengan keimanan ini. Apakah yang membezakan antara kita dengan mereka? Sebab kalau kita tengok dalam bab ni, sama sahaja di antara kita dengan mereka. Jadi mana? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan alam ini. Begitu juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pentadbiran alam ini. Itu di antara ciri keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan yang mentadbirkan alam ini, kita menyatakan yang mentadbirkan alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Yang mengatur alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan semua bukan berlaku secara semula jadi, secara dipanggil apa, natural, sebagaimana kefahaman golongan-golongan etis yang dipanggil golongan ad-dahriyah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mana puak-puak dahriyah, puak-puak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Nanti kita tengok. Saya boleh puak. Dia punya tu dia. Ayat surah di dalam Al-Jathiyah. Al-Jathiyah ayat 24. Jadi ayat di dalam 24 tu Allah Subhanahu wa taala nukilkan kata-kata puak-puak dahriyah. Kalau kita sekarang ni puak-puak etis. Mereka kata wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka kata tidaklah kita ni kecuali kehidupan kita di dunia dan juga kita akan mati. Patut. Kecuali kehidupan kita di dunia, kita mati dan kita hidup. Dan tidaklah membinasakan kita kecuali masa sahaja. Jadi mana golongan ad-dahriyah ni, mereka menolak bahawasanya alam ini di alam, penciptaan alam, pentadbiran alam, lepas pada tu berkenaan dengan mana semua ni lah diciptakan oleh apakah, mereka menolak ada pencipta. Mereka menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala sebagai pentadbir. Bahkan mereka menganggap itu hanya berlaku secara semula jadi sahaja, secara nature sahaja. Orang ni mati, orang ni hidup pula. Orang ni mati, orang ni hidup pula. Tu orang ni hidup, orang ni mati pula. Itu berlaku secara semula jadi. Itu pandangan mereka. Jadi kita menolak pandangan tersebut dengan mengatakan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pentadbiran alam ini. Jadi itulah yang kita baca setiap hari di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir sekalian alam ini. Maknanya di situ kita menyatakan Allah Subhanahu wa taala mentadbirkan alam ini. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata."
kalaulah pada langit dan bumi ini terdapat Tuhan selain daripada Allah, ada seorang lagi Tuhan selain daripada Allah, pasti langit dan bumi ini akan binasa. Maknanya di dalam pentadbiran alam ini, di dalam menentukan perjalanan alam ini, turun, naik, matahari, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan bahawasanya matahari bila mana dia nak naik pada waktu pagi, dia akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy. Minta izin kepada Allah Ta'ala untuk naik. Allah Ta'ala beri keizinan untuk naik, dia pun naik. Selepas daripada itu, bila mana dia nak turun, dia sujud pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah arasy. Dan minta izin untuk turun. Allah Ta'ala beri keizinan untuk turun, barulah dia tu turun. Sehingga hari yang terakhir, bila mana dia meminta keizinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun, Allah Ta'ala kata, naik, turunlah di tempat yang kamu naik tadi. Turunlah di tempat yang kamu naik tadi. Jadi, itu adalah merupakan hari terakhir. Hari terakhir. Terlepas pada itu, pada ketika itu, taubat tidak lagi diterima dan sebagainya. Jadi, mana nak ceritanya? Pentadbiran alam. Naik, turun matahari. Semuanya adalah diuruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditadbirkan oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada perkongsian dengan sesiapa pun. Maknanya kita menyatakan tidak ada yang mentadbirkan alam kecuali melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Tidak ada perkongsian. Jika ada perkongsian, pasti akan membawa kebinasaan kepada alam ini, kepada alam ini. Bahkan orang kafir pun percaya sedemikian. Maknanya walaupun mereka sembah patung, sembah Tuhan yang lain, sembah tokong, tapi mereka tak kata tokong mereka tu yang mentadbir alam, yang menurunkan hujan, yang mendatangkan bencana dan sebagainya. Mereka tak kata. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ankabut juga ayat yang ke-63. Al-Ankabut ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Jika engkau tanya mereka, siapakah yang menurunkan hujan daripada langit-langit, menurunkan air daripada langit-langit, lalu menghidupkan bumi dengannya selepas daripada mati, mereka pasti akan berkata, Allah. Mana orang kafir percaya benda tu? Orang kafir pun tetap percaya kepada perkara tersebut. Maknanya yang mengatur yang mengatur pentadbiran ini, alam ini, menurunkan hujan dan sebagainya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Tidak ada perkongsian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Tak ada. Allah Ta'ala semata-mata. Jadi mana ini di antara ciri-ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriktikad bahawasanya yang mengatur mentadbir alam ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ini dijelaskan dengan begitu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian antara dia lagi beriman kepada Allah, merangkumi beriktikad bahawa yang memberikan rezeki kepada kita hanyalah Allah Ta'ala semata-mata. Tidak ada perkongsian dengan sesuatu yang lain. Lepas tu kita kata itu boh kita bagi duit kita, boh kita bagi gaji kepada kita, kerajaan bagi duit kepada kita.
Kerajaan buat ni macam-macam. Itu macam mana? Itu hanya wasilah, perantaraan sahaja. Yang memberikan rezeki yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perantaraan yang di dalam batas kemampuan manusia, di dalam batas kemampuan makhluk. Maknanya batas kemampuan dia, kita minta kerja, kebetulan dia ada kerja kosong dan kita pun ada kelayakan, maka kita dapat kerja. Yang beri rezeki kepada kita hakikat yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baik. Dan ini juga sebagaimana memberi rezeki ni, sebagaimana sebelum ni mencipta, mentadbir, memberi rezeki juga. Orang kafir pun akui. Orang kafir pun akui bahawasanya hanya Allah sahaja yang memberikan rezeki. Dia semua patung. Dia semua berhala. Dia percaya kepada dewa tu, dewa ni, dewa tu, dewa ni. Kalau tanya dia, patung tu ke bagi rezeki kepada kamu? Dia pun tahu. Dia pun tahu. Bukan patung tu yang bagi rezeki kepada kita. Bahkan dia tahu ada satu kuasa ghaib. Kuasa ghaib tu kalau kita tanya dia percaya kuasa ghaib tu adalah Allah. Yang diimani oleh kita, oleh orang-orang Islam. Baik. Jadi antara ayat Al-Quran yang menjelaskan perkara tersebut iaitu di dalam surah Yunus. Di dalam surah Yunus ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy fasayaquluna Allah wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu? Kata kepada Allah Ta'ala suruh Nabi SAW kata kepada orang kafir. Siapakah yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan juga daripada bumi, yang menumbuhkan tumbuhan, mengeluarkan hasil-hasil daripada bumi, macam-macam. Tu daripada air, ikan-ikan dan sebagainya. Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, mengeluarkan orang yang mati daripada orang yang hidup, maknanya menghidupkan yang mati, dan mematikan yang hidup, mentadbir segala perkara ni? Mereka akan jawab Allah. Mereka pun percaya. Mereka pun percaya. Jadi kita ni lebih-lebih lagi lah. Mestilah tu wajib dah ke atas kita. Maknanya di antara di dalam ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu beriman bahawasanya Allah Taala sahajalah yang memberikan rezeki kepada semua makhluk, Bahkan Allah Taala cabar. Di tempat yang lain Allah Taala cabar orang kafir. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samai wal ardi a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini dalam surah An-Naml ayat 6 ayat yang ke-64. Allah Taala tak kata adakah sesiapa yang memulakan kejadian kemudian dia mengembalikan kejadian tersebut selepas daripada hancur, dan siapakah yang memberikan rezeki daripada langit dan bumi? Adakah ada Tuhan selain Allah? Adakah Tuhan yang lain selain daripada Allah? Kamu tak nak menyembah Allah. Kamu tak nak beribadat kepada Allah. Apakah kamu ingat yang beri rezeki kepada kamu daripada langit, daripada bumi itu Tuhan selain Allah? Ada Tuhan lain ke selain daripada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tanya. Kemudian Allah Ta'ala katakanlah wahai Muhammad, bawakan bukti kamu jika kamu adalah orang yang benar. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Saba ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi qulillah." Katakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu daripada langit-langit dan bumi? Katakanlah Allah. Jadi mana semua ayat-ayat ni. Dan banyak lagi ayat yang umum Allah Subhanahu wa taala kata kepada semua manusia.
sama ada kepada orang kafir ataupun orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Fatir ayat yang ke-3. Surah Fatir ayat yang ke-3. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin yarzuqukum minas sama'i wal ard hal min khaliqin ghairu Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Silap ni. Hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Ghairullah. Silap. Saya ada kopi ni. Ada silap dari sebelah ni. Adakah pencipta, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Adakah terdapat pencipta selain daripada Allah yang memberikan rezeki kepada kamu daripada langit-langit dan bumi? Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi mana di dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala tujukan ayat tu kepada semua manusia. Tak kira dia tu Islam ke, dia tu kafir ke, Allah Ta'ala tuju, Allah Ta'ala tanya, apakah ada pencipta selain Allah yang berikan rezeki kepada kamu? Tentu sekali tidak ada. Tentu sekali tidak ada. Bahkan Allah Ta'ala bagi tahu, kalau Allah Ta'ala sekat rezeki, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Adakah sesiapa yang dapat berikan rezeki kepada kamu jika Allah menghalang rezeki kamu? Di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-21. Jadi semua ayat-ayat yang saya bacakan tadi, yang saya berikan rujukan-rujukan ayat tersebut, yang saya berikan itu, semua ayat-ayat tersebut nak menunjukkan kepada kita, nak mengajarkan kepada kita bahawasanya pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi itu merupakan salah satu daripada ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga mendatangkan manfaat dan menyebabkan mudarat. Ini juga hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada selain daripada Allah yang boleh memberikan manfaat, yang boleh memberikan mudarat. Bahkan bila mana Allah Subhanahu wa taala nak beri mudarat, maka tidak ada siapa pun yang lagi yang boleh menghalang kemudaratan tersebut. Kita boleh lihat antaranya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Yunus ayat yang ke-107. Ayat yang ke-107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah Subhanahu wa taala nak memberikan kepada engkau kemudaratan, yamsaskallahu bidurrin, jika Allah nak menyentuhkan kepada engkau kemudaratan, mana Allah Taala nak mengenakan sesuatu yang mudarat kepada engkau, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang dapat menyingkapnya, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia sahaja. Dia sahaja. Maknanya orang kalau Allah Ta'ala nak bagi mudarat, orang lain nak halang, tak akan dapat, tidak akan berjaya untuk menghalang kemudaratan yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada seseorang. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah Ta'ala kehendaki kebaikan kepada seseorang, maka tidak ada yang dapat menghalang kurniaan Allah Subhanahu wa taala.
yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah melimpahkan kepada hamba-hambanya kebaikan, kurniaan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki olehnya. Jadi di dalam ayat tersebut jelas Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya beri manfaat, beri mudarat hanya dia sahaja. Bahkan kalau dia nak beri mudarat kepada seseorang, seluruh dunia sepakat nak halang kemudaratan tersebut, mereka tidak akan percaya. Jika Allah Ta'ala nak beri kebaikan manfaat kepada seseorang, seluruh dunia nak halang manfaat tu, mereka tidak akan percaya. Itu i'tiqad kita. Itu kepercayaan, keyakinan kita di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita rasa tenang di dalam kehidupan. Terutama sekali bila mana kita memberikan khidmat bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih-lebih lagi. Kena ada keyakinan ini, kena ada keyakinan ini. Sebab apa? Sebab di dalam maknanya kerja-kerja mana menyambung kerja Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam ni. Nah, sambung kerja seseorang itu akan menghadapi pelbagai ujian. Jadi kerana itu penting untuk kita ada kepercayaan ini, ada keyakinan ini. Marilah orang ganggu, orang buat macam mana pun, kita rasa tak kisah. Sebab apa? Yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam surah Az-Zumar. Ayat yang ke-38. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-38, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, kalau demikian, bagaimana fikiranmu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika yang kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala itu, jika Allah Ta'ala nak menimpakan aku dengan sesuatu bahaya, dapatkah dia mengelakkan aku daripada bahaya tersebut? Begitu juga jika Allah Ta'ala menghendaki kepada aku sesuatu rahmat, adakah dia mampu untuk menghalangi rahmat tersebut? Allah Ta'ala suruh tanya orang kafir yang kamu sembah tu, Tuhan-Tuhan yang kamu sembah tu, tokong ke, berhala ke, syaitan ke, apa ke, tak kira. Yang kamu sembah tu, kalau aku, Allah Ta'ala nak beri manfaat kepada aku, apakah yang kamu sembah tu, Tuhan kamu tu dapat halang? Kalau Allah Ta'ala nak beri mudarat kepada aku, apakah Tuhan yang kamu sembah tu dapat halang? Qul hasbiyallah. Katakanlah, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Maknanya tak boleh. Tidak mungkin. Maknanya yang kamu sembah itu akan dapat menghalang manfaat, mudarat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak berikan kepada aku. Maknanya yakin sungguh-sungguh. Yakin sungguh-sungguh di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, iaitu tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam mendatangkan manfaat dan juga memberikan kemudaratan. Itu yakin sungguh-sungguh. Kemudian kalau kita tengok di dalam hadis, umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, walau ijtama' wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik.
Mungkin saya boleh share sekejap teks hadis tersebut. Harap-harap tidak terganggu. Sini kok takut jadi terganggu. Saya cari sekejap teks hadis. Baik. Ini hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahawasanya umat ini, maksud keseluruhan umat ini, kalaulah sepakat untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan untuk engkau. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Terpotong sikit. Dia tak boleh masuk habis. Ya, tak boleh masuk semua. Kita copy lagi. Ini sambungan dia. Putus-putus. Kalaulah mereka sepakat untuk memberikan mudarat kepada engkau dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat memudaratkan engkau kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah ke atas engkau. Jadi mana di sini Nabi SAW jelaskan bahawasanya mudarat manfaat ni hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak ada perkongsian di dalam memberikan mudarat dan juga manfaat dengan orang lain. Tak ada. Tak ada Allah Ta'ala berkongsi dengan siapa-siapa. Tak ada. Allah Ta'ala sahaja, esa, tunggal. Nah, di dalam memberikan manfaat dan juga memberikan kemudaratan kepada manusia. Jadi mana ini semua, ini antara ciri-ciri beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mesti disemat di dalam hati kita, di dalam kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu penting. Dan perkara-perkara ni kalau bagi orang yang betul-betul dekat, rapat, hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak akan bimbang. Tidak akan takut dengan manusia. Dia tidak akan bimbang dengan manusia. Dia orang yang rapat dengan Allah Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya wali-wali Allah, orang-orang yang rapat dengan Allah, hampir dengan Allah, tidak ada kebimbangan ke atas mereka dan mereka tidak berdukacita. Jadi mana tidak ada kebimbangan dengan ke dunia yang berada di sekeliling mereka. Orang nak kata, orang nak beri manfaat ke, orang nak beri mudarat ke, dia tak kisah. Dia tak bimbang. Sebab apa? Sebab dia tahu dan dia yakin yang memberikan manfaat dan memberikan kemudaratan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Yang itu sangat penting di dalam kepercayaan mereka, di dalam kepercayaan kita, di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi mana itu di antara ciri-ciri beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ciri yang pertama ni, yang nombor satu ni, iaitu berkait dengan kepercayaan tentang perbuatan Allah.
Hak ni yang nombor satu ni, keimanan kepada Allah dalam konteks perbuatan Allah. Mana kita percaya perbuatan Allah ni begini. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk. Mana dalam kepercayaan kita, dalam keimanan kita, perbuatan Allah taala adalah begini, menciptakan alam, mengatur alam, beri rezeki kepada manusia, beri mudarat, beri manfaat. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriktikad bahawa tidak ada yang layak dan berhak disembah melainkan Allah. Segala bentuk ibadat hanya ditujukan dan ditumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang nombor dua ni pula, beriman kepada Allah dalam konteks perbuatan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hak tadi dalam konteks perbuatan Allah, mencipta, mentadbir, memberi rezeki dan sebagainya. Itu kepercayaan kita kepada Allah di dalam konteks perbuatan Allah. Yang ni pula kepercayaan kita kepada Allah di dalam konteks perbuatan kita, perbuatan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib dilaksanakan, yang dilakukan oleh hamba Allah, oleh manusia. Nak kata makhluk, bukan, tidaklah semua makhluk. Walaupun semua makhluk ni, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata semua bertasbih memuji Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada segala sesuatu ini kecuali semuanya bertasbih memuji mereka, tetapi kamu sahaja tidak memahami tasbih mereka, pujian mereka. Jadi mana kita percaya semua makhluk di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-44, ayat yang saya baca tadi. Jarak pula. Jadi ayat yang saya baca tadi tu maknanya menjelaskan bahawa semua makhluk ni bertasbih memuji Allah. Makhluk lain tasbih puji Allah, kenal siapa Allah, memberi rezeki kepada dia dan sebagainya. Tapi manusia tidak semua. Tu baik. Jadi makna yang kedua, nombor dua ni, beriman kepada Allah merangkumi nombor dua. Ini adalah berkaitan dengan kepercayaan yang wajib kita lakukan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib beribadat hanya kepada Allah. Begitu juga dengan berkaitan dengan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali larangan daripada melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam konteks perbuatan hamba kepada Allah. Jadi mana di dalam ciri rangkuman keimanan kepada Allah, kita kena faham. Di dalam kepercayaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, kita kena faham antara ciri keimanan kita kepada Allah, iaitu berkaitan dengan perbuatan Allah kepada makhluk, kepada kita. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan perbuatan kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena percaya juga. Iaitu percaya apa? Percaya, beriktikad, beriman, wajib ibadat hanya kepada Allah. Hak beribadat hanya milik Allah Ta'ala semata-mata. Tidak dikongsi oleh sesuatu yang lain. Yang lain, tokoh ke, dewa ke, kuasa gaib ke, apa ke, tidak ada hak untuk menerima ibadat pengabdian daripada hamba-hamba Allah Ta'ala, daripada manusia. Tak ada hak. Kalau dia nak juga, tapi kalau patung, dia tidak nak pun. Manusia penyembah-penyembah ni yang buatnya. Tapi kalau ada sesuatu, kita kata seseorang manusia ke apa ke, dia nak supaya ibadat dilakukan kepada dia, bermakna dia telah merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Dia telah merampas hak Allah Ta'ala. Baik.
Jadi yang ni pun kita telah baca dah sebelum ni. Kita telah baca dah sebelum ni ayat-ayat Al-Quran di dalam muqaddimah berkenaan dengan tauhid, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kepentingan tauhid. Hak ni. Tu tauhid ubudiyah, tauhid di dalam memberikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah taala sahaja yang layak menerima pengabdian daripada hamba-hambanya. Kita sudah baca dari dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang matlamat pengutusan rasul-rasul. Matlamat pengutusan rasul-rasul adalah supaya dilakukan ibadat hanya kepada Allah taala semata-mata, tidak kepada sesuatu yang lain. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mu'adz radhiyallahu anhu ke Yaman, Nabi sebut awwalu ma tad'uuhum ilaih ay ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a atau kama qala. Hendaklah mula-mula sekali kamu seru mereka ialah supaya mereka menyembah Allah semata-mata dan tidak mensyirikkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Baik. Jadi mana ini juga antara ciri-ciri beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu beriman yang layak disembah, yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik. Sebab apa? Sebab ia merupakan matlamat Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia. Ia merupakan matlamat penciptaan manusia dan jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tidak ada sekutu, tidak ada rakan kongsi. Baik. Jadi mana kalaulah Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu matlamat dia menjadikan manusia. Allah taala jelaskan itu matlamat dia menjadikan manusia. Maka tidak ada ruang kepada kita untuk mengabdikan diri kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Cuma tak ingat ayat nombor berapa. Saya hafal pun. Saya tidak hafal. Nombor surah. Nombor ayat. Mana surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat yang ke 56. Jadi itu matlamat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk pengabdian diri kepada Dia semata-mata. Tidak ada kongsi kepada dengan sesuatu yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, dengan tidak dikongsikan dengan sesuatu yang lain. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang mesti dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Hak Allah yang mesti kita semua kena laksanakan. Mesti kita semua kena buat. Iaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu hak Allah yang mesti kita kena tunaikan. Iaitu memberikan hak pengabdian diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu di antara ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri ini membezakan antara kita dengan orang kafir. Seperti tadi yang saya sebutkan tadi, orang kafir pun percaya bahawasanya
Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan alam. Allah beri rezeki. Allah atur alam. Orang kafir percaya hak. Anda berkongsi dengan kita dalam kepercayaan tersebut. Cuma kuat, kurang, tak ada lah. Nah, tapi dalam bab ni, i'tiqad, akidah ni, tidak ada perkongsian. Orang kafir, dia tak nak sembah Allah. Walaupun dia mengaku Allah menciptakan alam, Allah beri rezeki kepada dia, dia akui. Tapi bila suruh sembah Allah, tak nak. Tak nak. Nah, tak nak sembah Allah Subhanahu wa taala. Tak nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak nak. Itu sifat orang kafir. Jadi ciri inilah yang membezakan kita dengan mereka. Jadi mana ini di antara ciri-ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu beriman bahawasanya yang disembah hanya Allah Ta'ala sahaja. Kemudian banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang lain yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Menjelaskan tentang yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadatlah kepada Allah. Janganlah engkau sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dan sebagainya. Mana sangat-sangat banyak ayat-ayat berkenaan dengan perkara tersebut. Maknanya untuk hari ini kita belajar di antara ciri beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, satu dari sudut kepercayaan tentang perbuatan Allah. I'tiqad, kepercayaan kita tentang perbuatan Allah tadi. Nombor satu. Nombor dua, dalam ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga terdapat maknanya ada yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Tadi perbuatan Allah, tadi perbuatan manusia, perbuatan kita, perbuatan hamba yang mesti kita kena laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu benda tu mana ayat yang sedemikian kita duk baca dah tiap-tiap hari. Kita duk baca dah dalam sembahyang berapa puluh kali. Belah kali, 17 kali ataupun lebih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu jua kami sembah dan kepadamu jua kami memohon pertolongan. Mana ini di antara i'tiqad kita, kepercayaan kita, dan kepercayaan ini tidak dikongsi dengan orang-orang kafir. Hanya kita sahaja orang yang beriman mempunyai kepercayaan sedemikian, i'tiqad yang sedemikian, iaitu tidak ada yang layak untuk disembah, untuk dijadikan sebagai tempat ibadat kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian untuk ciri-ciri yang seterusnya, ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya, yang ketiga tu yang insya-Allah kita sambung di dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Dan saya harapkan pertemuan yang akan datang kita dah dapat ada buku ni siap cetak dah. Wallahu a'lam. Baik, kita boleh buka soalan. Ada siapa yang nak bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf tadi saya lewat masuk, ingatkan pukul 10.20. Terima kasih Ustaz atas ceritakan Ustaz mengenai dengan surah-surah yang as a backup to what yang Ustaz katakan, yang Ustaz ajar tadi tu. Begitu jelas Ustaz. Dia begitu jelas, and then dengan ayat Al-Quran ini lebih lagi memantapkan kita punya kepahaman di dalam kuliah Ustaz. Terima kasih ya Ustaz. Ustaz, yang ciri nombor 1 tu kan, kalau ciri nombor 2 kita panggil ubudiyah, kehambaan kita kepada Allah. Yang ciri 1 tu mungkin saya terlewat tadi. Adakah kita panggil rububiyah? Ya ke? Yang ciri 1 Ustaz. Dia ada dalam setengah-setengah pembahagian yang dibuat oleh sebahagian ulama. Dia soal pembahagian ni dia banyak ada yang buat 4 pembahagian pun ada. Saya pun ada baca buku yang buat 4 pembahagian ni, saya pun lupa dah ulama mana.
Ada yang buat kepada 3 pembahagian. Kalau yang buat 4 tu mana dia perincikan, memberikan hak mencipta alam ini hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Itu dikongsi antara orang Islam dengan orang kafir. Yang kedua, dia kata memberikan hak mentadbirkan alam. Mana dia bezakan. Itu sebahagian daripada manusia percaya sedemikian. Ada juga yang tidak percaya sedemikian seperti golongan Dahriyah. Yang ketiga, hak untuk dilakukan ibadat hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Tu ada. Maknanya yang melakukan ciri-ciri sedemikian. Baik. Ada pula sebahagian ulama mana buat pembahagian kepada tiga pembahagian. 3 pembahagian. Iaitu yang pertama dengan menamakan istilah tu dengan istilah rububiyah. Dengan istilah rububiyah. Jadi kalau di dalam perbincangan kita pada hari ini, kalau rububiyah tu kita boleh masukkan di bawah kategori yang pertama tadi. Kategori yang pertama tadi. Maknanya beriktikad bahawa tidak ada yang menciptakan alam, mentadbirkan alam kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Jadi mana itu boleh dikategorikan dalam kategori rububiyah. Yang kedua tu boleh dikategorikan dalam kategori uluhiyah. Yang diambil oleh sebahagian ulama daripada kata-kata seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, iaitu la ma'luha, tidak ada yang disembah, iaitu la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Jadi yang ni sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi, maknanya ini dilaksanakan, kepercayaan ini hanya dilaksanakan dan menjadi pegangan kepada orang Islam sahaja. Hak nombor 2. Orang kafir tidak ada kepercayaan ini. Tidak ada kepercayaan ini. Yang kedua tu ubudiyah ataupun uluhiyah? Tu boleh. Ubudiyah ataupun uluhiyah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Maksud, tidak ada yang disembah, yang dijadikan sebagai tempat ibadat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Jadi waktu soal istilah tu maknanya ada yang menamakan dia dengan ubudiyah, ada yang menamakannya dengan uluhiyah. Dia soal istilah ni tak ada masalah. Janji dia tu betul menepati apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting. Terima kasih Ustaz, sungguh jelas. Terima kasih. Ada persoalan lagi? Rasanya dah tak ada Ustaz, dah jelas semuanya. Baik-baik. Bila kita akhiri dulu Ustaz. Jazakallah khairan kepada Ustaz Nasim atas pengisian ilmu ini, bab tauhid ini iaitu berkenaan hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan, jalan kepada syariat dan ucapan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana dan dari pihak pengusam Kelab Sahabat Perpustakaan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, para jemaah sekalian yang sudi duduk sama-sama hingga ke akhirnya, dan juga kepada penaja sebab program ini. Terima kasih, moga dimurahkan rezeki. Dan Ustaz, kita tangguhlah dulu ya Ustaz program kita ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Sila Ustaz. Jadi alhamdulillah kita dapat meneruskan program pada pagi ini, dan sebagai penutup sama-sama kita mengucapkan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah.